Hari ini, Dr. Sheila akan menerangkan tentang apa itu pico laser. Silakan Dr. Sheila. Okey, terima kasih Dr. Cheng. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat Hari Wesak kepada semua yang menyambut Wesak Day. Hari ini kita akan bercakap sedikit tentang pico laser dan hari ini medium berbahasa kita adalah bahasa Melayu. Tujuan kita buat dalam bahasa Melayu adalah supaya kita boleh dapat reach kepada lebih ramai pendengar, dan dengan ini saya berharap lebih ramai orang lebih berminat tentang pico laser. So ada apa dengan pico laser? Okay, dia adalah term yang lain untuk kita cakap apa itu pico laser. Okay, samalah maksud dia ya. Alright. So seperti yang Dr. Cheng cakap tadi, di akhir segmen ini saya akan ajukan 3 soalan. Okey, untuk 3 pendengar yang unmute atau angkat tangan dululah. Jadi soalan yang saya tanya semua berdasarkan slide saya saja. Dan siapa yang berjaya menjawab akan dapat satu free pico laser yang berharga RM1,500. So jom sama-sama kita dengar. Okey. Apa tu pico laser? Mungkin anda pernah terdengar pico laser sama ada daripada radio ataupun daripada iklan yang anda nampak di social media, on Facebook, Instagram ataupun daripada media-media lain. So pico laser ni apa? Apa sebenarnya pico laser tu? Nama dia agak menarik kan? So ada berbagai jenis pico laser dekat pasaran. Ianya dibezakan daripada berdasarkan jenama lah. So kita ada pico sure, ada pico wave, ada pico plus dan banyak lagi jenis pico laser. Tetapi pada dasarnya teknologi dia adalah sama. Alright. So pertama sekali, jom kita belajar sedikit tentang anatomi kulit kita. Okay, untuk kita faham apa itu pico laser, saya akan terangkan secara asas anatomi kulit kita. Jadi kulit kita ni ada 3 lapisan atau 3 layer. Okay, layer atau lapisan yang pertama dipanggil epidermis. Okay, epidermis ni lapisan yang paling luar lah, lapisan yang kita boleh sentuh ni. Okay, epidermis ni memberi tona ataupun skin tone kulit kita. Okay, dan pada lapisan epidermis ini adalah lapisan protein keratin yang melindungi kulit dalam kita daripada luka, daripada masuk air dan sebagainya. Okay, lapisan kedua kita panggil dermis. Okay, lapisan ini tebal sikit pada lapisan epidermis dan ia di bawah lapisan dermis lah. Okay, so lapisan dermis ni dia ada kita punya kelenjar minyak, kelenjar peluh ataupun dalam bahasa English kita panggil sweat gland ataupun sebaceous gland. Okay, selain ada dua kelenjar tu, ada juga salur darah, ada kita punya, kalau kita tengok dalam gambar tu ada hair follicle ataupun folikel rambut kita. Bulu roma yang keluar daripada lapisan pertama ini akarnya terdapat dalam lapisan kedua. Okey. Okey. Selain itu ada juga collagen dan elastin dalam lapisan dermis ataupun lapisan kedua kulit kita. Okey, seperti yang anda tahu, collagen dan elastin ini adalah sangat penting untuk kulit kerana ia memberikan kulit kita keanjalan. Okey. Keanjalan tu maksudnya kulit kita ni sentiasa anjal ataupun sentiasa nampak cantik, penuh, tebal. Kulit yang kurang collagen atau elastin ini akan sentiasa nampak kendur, kedut, tak bermaya. Jadi lapisan collagen dan elastin ini sangat penting untuk lapisan kedua kulit kita. Okay, lapisan ketiga dinamakan subcutaneous tissue ataupun lapisan lemak. Lapisan lemak pun penting. Sama ada tebal atau tidak, itu adalah topik yang lain lah. Tapi lapisan lemak ni penting untuk melindungi kita daripada kesejukan dan juga sebagai cushion untuk tulang kita. Ia juga memberi kita bentuk badan. Jadi lapisan lemak ni lah yang bagi kita shape badan kita. Okay? Okay, itu adalah sedikit tentang anatomi kulit. Jadi saya ingin terangkan sedikit tentang sistem metrik. Kerana daripada sistem metrik ni lah kita dapat nama pico itu. Pico laser itu adalah nama daripada sistem metrik yang kita gunakan untuk ukuran panjang ke, ukuran masa dan sebagainya.
So dulu kat sekolah kita belajar ada gigameter, megameter, kilo, desi, sentimeter, milimeter, mikro, nano, piko dan sebagainya. So sebenarnya pikometer ini, piko laser ini sebenarnya kita nak cakap durasi laser piko yang terkena pada kulit kita itu adalah diukur dalam pikosecond. Maksudnya dia sangat sekejap saja. Kalau 1 saat, durasi dia 1 saat kan. Tapi kalau piko laser, durasi laser yang sampai ke kulit itu adalah 0.00000001 saat. Kosong tu ada 12. 0.000001. Maknanya sangat sekejap, sangat brief durasi laser yang sampai ke kulit kita. So dia diukur dalam ukuran picosecond. Itu maksudnya pico laser. Okey. Sebenarnya pico laser ni tak banyak beza daripada laser yang sebelum ini terdapat di pasaran. Kita panggil Q-switch Nd:YAG. Q-switch Nd:YAG laser ni ada banyak brand. Ada Tri-beam, kita ada Lucid Q dan sebagainya, Medlight dan sebagainya. So beza Q-switch Nd:YAG dengan pico ni adalah teknologi. Teknologi pico lebih canggih kerana duration ataupun jangka masa laser shot dalam pico laser adalah 10 kali lebih pendek daripada Q-switch Nd:YAG laser. Okay, so lebih pendek lebih bagus kerana tiada damage kepada kulit ataupun tiada tenaga haba yang dapat merosakkan kulit. So pada mulanya pico laser dicipta terutamanya untuk pembuangan tattoo. Tetapi ia juga sangatlah berkesan untuk merawat masalah lain dan saya akan cerita pada slide seterusnya. Baik, nama teknologi yang digunakan dalam pico laser ini dipanggil LIOB ataupun Laser Induced Optical Breakdown. Saya akan explain dalam slide seterusnya. Okey, kalau anda lihat, teknologi LIOB ni sebenarnya yang terdapat dalam pico laser ini mampu memecahkan pigmentasi dengan cekap sekali. Okay, melalui photomechanical effect. Maksudnya apabila laser itu terkena pada kulit kita dengan intention lah. Bila laser itu kena pada kulit kita, secara efektifnya laser pico boleh memecahkan pigmen yang besar kepada saiz yang lebih kecil. So dengan cara itu ia dapat mengurangkan masalah jeragat ataupun masalah bintik-bintik hitam pada muka melalui beberapa sesi. Okay, sama juga konsepnya jika kita apply pada tattoo. Okay, jika seseorang mempunyai tattoo, nak buang tattoo tu, pico laser memecahkan pigmen tattoo dengan cara yang lebih cepat berbanding dengan laser Q-switch Nd:YAG. Okey, bukan nak kata Nd:YAG ni tak bagus, tetapi teknologi pico ni lebih cekap, lebih canggih dan dapat mencapai kadar rawatan yang lebih cepat berbanding dengan Nd:YAG. Katalah kalau kita guna Nd:YAG, kita perlu dalam 20 sesi untuk buang tattoo. Tapi kalau guna pico, mungkin hanya 10 sesi sahaja. So daripada segi itu, pico sangat bagus dan sangat menjimatkan masa untuk para pelanggan. Dan yang paling penting adalah pico laser tidak mendatangkan kesan sampingan. Seperti yang kita lihat dalam Nd:YAG, kadang-kala pesakit akan mengalami rebound hyperpigmentation selepas treatment. Maksudnya kat sini, contoh ya, seorang patient dia ada masalah jeragat ataupun pigmentation. Kemudian dia buat treatment laser Nd:YAG. Selepas laser Nd:YAG, dia dapati dia punya pigmen tu lebih pekat, lebih tebal, lebih teruk daripada sebelum. Lepas tu dia tanya, doktor, saya buat laser, kenapa saya punya pigmen lagi teruk daripada sebelumnya? Okay, itu sebenarnya adalah kerana kita panggil photothermal effect ataupun kesan haba daripada laser itu sendiri telah menstimulasi pembentukan pigmen yang baru. Okey, sebenarnya apa yang kita mahu adalah photomechanical effect. Photomechanical effect ni maknanya bila laser kena pecah pigmen. Tapi photothermal effect ni maksudnya bila laser kena kulit rasa panas. Bila kulit rasa panas, okey, pembentukan pigmen yang baru akan terbentuk. Sebab tu kadang-kadang patient selepas buat treatment Nd:YAG, dia akan notice dia punya pigmen tu akan lebih pekat, akan lebih teruk daripada sebelumnya. Okay, sebab itu doktor kena berhati-hatilah apabila menggunakan laser setting kepada patient. Setting dalam Nd:YAG haruslah bersesuaian dengan jenis kulit dan jenis tona kulit
pesakit tersebut. Okey. Jadi selain daripada teknologi LIOB, dalam Pico laser kita ada sejenis kanta atau lens yang mampu fokus tenaga Pico itu 20 kali ganda lebih kuat dan lebih cekap untuk terus direct kepada tempat yang kita nak rawat. Contohnya tattoo ataupun pigment. Okey, saya tunjukkan ya. Ini kita punya Pico handpiece yang ada kanta sama macam dalam gambar. Dan kanta ini dia boleh fokus 20 kali ganda lebih cekap tenaga Pico laser yang disampaikan oleh mesin. So bila ada kanta ini, kita punya tujuan untuk merawat masalah-masalah tertentu lebih teratur, lebih cekap, lebih cepat dan lebih efisien tanpa mendatangkan sebarang kesan sampingan. So saya ingin tunjuk sedikit animasi, tetapi animasi ini dalam English untuk membuatkan anda lebih dapat bayangkan apa yang saya cuba sampaikan ya. The skin, resulting in a photomechanical impact of pressure wave. After of LIOB to create pressure wave and initiate an epidermal. Okey. Jadi daripada animation ni, apa yang cuba disampaikan adalah melalui teknologi LIOB tadi, photomechanical effect dapat mendebusi lapisan pertama dan lapisan kedua kulit kita. Okey, pada lapisan pertama ia dapat merawat jerawat, masalah pigmentation, masalah melasma dengan efisien, dan apabila dia menembussi lapisan kedua, ianya akan dapat merangsang kolagen dan elastin, pertumbuhan kolagen dan elastin supaya lapisan itu menjadi lebih tebal. Bila lapisan kolagen menjadi lebih tebal, secara automatik masalah garis halus akan kurang kerana bila lapisan itu tebal, garis halus akan mula hilang. Sama juga macam pori-pori. Apabila pori-pori kita besar dan apabila lapisan kolagen dalam dermis dirangsang untuk menjadi lebih tebal, bila kolagen itu semakin menebal, ia akan menutup lapisan pori-pori ini. That's how Pico laser ini dapat membantu daripada segi masalah pori, masalah jerawat dan masalah melasma. Jadi seperti yang saya cakap tadi, untuk senang kita ingat, Pico laser sesuai untuk merawat masalah 5P. Kita panggil 5P lah. P yang pertama adalah pigmentasi ataupun dalam bahasa lain jerawat. Bukan jerawat, jerawat. Okey? Yang kedua, P yang kedua adalah pembuangan tattoo. Okay, bagi sesiapa yang pernah ada tattoo dan nak buang tattoo pun boleh pakai Pico laser. Sangat-sangat membantu, sangat-sangat cekap Pico laser. Ketiga, masalah pori-pori. P yang ketiga adalah pori-pori dan garis halus di muka. Keempat, parut jerawat. Parut jerawat yang tidak ketara. Maksudnya parut jerawat yang tidak terlalu dalam
pun dapat dibantu dengan pico laser dalam masa beberapa sesi. Kita dapat lihat parut itu semakin lama semakin improve ataupun semakin baik. Keempat, parut-parut atau garis-garis merah di muka. Kadang-kadang kita ada bekas jerawat, dia tidak berlekuk tapi dia meninggalkan kesan-kesan berwarna merah yang menampakkan kulit kita tidak sekata. Jadi dengan membuat laser pico, ianya dapat membantu menghilangkan parut-parut atau garis-garis merah di muka. Selain daripada pigmen, tatu, pori dan parut jerawat. Jadi nak senang ingat 5P sahaja. Baiklah, ini contoh kredit kepada Dr. Siu ya. Saya ambil gambar ini. Dr. Siu adalah salah seorang doktor juga yang sangat bagus menggunakan pico laser. Jadi ini adalah gambar sebelum dan selepas treatment dengan menggunakan pico laser untuk masalah jeragat. Okey. Jumlah sesi rawatan yang diperlukan adalah antara 4 ke 6 sesi bergantung kepada jenis kulit dan berapa teruk masalah jeragat anda. Jadi untuk jawapan yang spesifik memang perlu datang berjumpa dengan saya untuk consultation untuk kita anggarkan berapa sesi yang diperlukan. Dan jarak rawatan untuk pico laser ni adalah setiap 2 ke 4 minggu. Bergantung kepada waktu anda dan juga bergantung kepada sama ada kulit anda teruk atau tidak masalahnya. Dan ianya hanya mengambil masa 10 minit rawatan selepas numbing lah ataupun selepas kita kebaskan muka. Ini adalah contoh gambar tattoo yang just untuk bagi contoh lah. Selain pico laser boleh buang tattoo, duration pun sama, lebih kurang 10 minit juga. Dan ia memerlukan beberapa sesi bergantung kepada saiz tattoo anda dan warna tattoo. Jadi warna tattoo yang lebih gelap, contohnya biru, hitam adalah lebih senang hilang berbanding dengan warna-warna yang lebih cerah macam kuning ataupun jingga. Ini adalah contoh parut jerawat yang berjaya dirawat menggunakan pico laser. Okey, kalau tengok dalam gambar, parut jerawat tidaklah ketara tetapi selepas rawatan pico laser, bekas kemerahan tu semakin hilang. Jadi kita nampak improvement yang sangat ketara dalam gambar ni dan duration pun tak lama, 10 minit sahaja. Tetapi sebelum rawatan, sudah tentu kita akan bagi sedikit krim pengebas supaya rawatan anda lebih selesa lah. Dan akhir sekali, rawatan ini dapat mengecilkan pori. Maknanya pores ataupun kita panggil pores lah, pori ni, pori yang terbuka disebabkan kulit yang sentiasa berminyak dapat dirawat dengan menggunakan pico laser sekurang-kurangnya 2 minggu sekali. Jadi apa yang best pasal pico laser ni, dianya tak sakit, langsung tak sakit, sangat selesa. Dan yang lebih best rawatan ni sekejap saja, 10 minit. Maknanya selepas kita buang numbing cream, selepas 10 minit sudah settle. Yang paling penting ianya tiada kesan sampingan. Okey, kesan yang dapat lihat selepas pico laser actually hanyalah kulit yang kemerahan untuk beberapa minit sahaja. Kulit kemerahan tu adalah disebabkan sedikit thermal effect ataupun haba yang dihasilkan semasa rawatan. Itu memang tidak dapat dielakkan tetapi ianya sangat minimum dan sangat tolerable. Maksudnya boleh boleh orang kata boleh diterima lah untuk semasa rawatan tersebut. Okay, kita dah sampai di akhir talk dan sebelum itu saya nak share sedikit tentang tips penjagaan kulit muka ketika anda menjalani rawatan pico laser. Okay, pertama sekali yang paling penting yang selalu kita lupa adalah untuk apply sunblock. Benda ni adalah sangat basic sebenarnya dan ramai orang mungkin fikir ianya tidak penting tapi sebenarnya pemakaian sunblock sangatlah penting kerana kita berada dalam negara tropika. So bila kita dalam negara tropika ni kita sentiasa terdedah kepada cahaya matahari yang kuat. Kita ni di garisan khatulistiwa, cahaya matahari kat situ paling intens, paling kuat. Jadi memakai sunblock walaupun nak pergi jogging, walaupun nak pergi sidai kain, walaupun nak pergi cuci pinggan di luar rumah, kat tepi tu, tetap perlu pakai sunblock. Selagi ada natural light, selagi itulah cahaya matahari mampu sampai ke kulit kita untuk merangsang pembentukan jeragat. Sebab itulah anda perlu memakai sunblock.
Contohnya selepas pukul 1, selepas anda solat contohnya, anda dah buang makeup, dah cuci muka, anda perlu apply semula sunblock untuk memberi perlindungan yang sepanjang masa kepada kulit. Jadi sunblock yang perlu dipakai haruslah mempunyai SPF 30 dan ke atas dan seboleh-bolehnya kena beli yang broad spectrum. Broad spectrum ni maksudnya ia melindungi kulit daripada dua jenis sinaran UV lah, iaitu UVB dan UVC. Tips yang kedua adalah sebelum rawatan laser pastikan kulit tidak kering. Kerana rawatan laser sendiri memang akan mengeringkan sedikit kulit muka. Jadi jika anda datang untuk rawatan dengan kulit yang kering, ianya akan menjadikan rawatan pico laser tidak optimum untuk anda. Okey? Ketiga, selepas rawatan laser pastikan kulit tidak kering juga. Maksudnya anda kena menghidrasikan kulit anda ataupun melembabkan kulit anda selepas rawatan laser. Secara umumnya semua rawatan laser akan menyebabkan sedikit kekeringan pada kulit. Jadi post laser care ataupun care ataupun penjagaan kulit selepas rawatan laser sangatlah penting. Apa yang anda boleh buat, anda boleh apply aloe vera ataupun anda boleh apply serum hyaluronic acid ataupun HA serum untuk memastikan hydration itu sentiasa terjaga, dan anda juga boleh apply hydrating mask selepas rawatan laser selama 2 ke 3 hari untuk mengembalikan balik kelembapan pada kulit tersebut. Keempat, yang saya dah tekankan tadilah, minimumkan daripada terdedah kepada cahaya matahari, terutamanya bagi wanita atau lelaki yang mempunyai masalah jeragat atau pigmentation. Kerana cahaya matahari ini boleh dikatakan musuh utamalah untuk pesakit yang mempunyai masalah pigmentation ini. Ada banyak sebab kenapa pigmentation terjadi, tapi antara sebab utama adalah sebenarnya terdedah terlalu banyak kepada cahaya matahari. Umumnya ketika driving dan ketika membuat aktiviti outdoor, contohnya nak beli makanan dan sebagainya, ambil anak sekolah. Jadi sebab itu amat penting untuk melindungi kulit dengan apply sunblock. Kelima, tips yang kelima adalah jarak minimum untuk sesi rawatan pico laser adalah 10 hari ke 2 minggu. Tetapi ianya bergantung kepada jenis masalah yang anda hadapi, dan lebih baik anda mendapatkan nasihat daripada doktor lah tentang gap yang sesuai untuk menjalankan rawatan pico. Jadi sebelum saya akhiri sesi pada hari ini, kita ada 3 soalan lah, dan soalan ini adalah berdasarkan slide saya tadi. Jadi untuk sesiapa yang ingin menjawab soalan, boleh tekan button wave ataupun just boleh unmute yourself lah untuk menjawab soalan. Okay? So ready? Soalan saya adalah berdasarkan slide ya. Okay. Pemenang soalan ini memang akan dapat free satu pico laser berharga RM1,500. Dan anda boleh claim pico laser itu sebelum 31 Jun 2020, okey, di cawangan klinik daerah Seri Kembangan. Okey, soalan pertama. Namakan 2 masalah kulit yang boleh dirawat menggunakan pico laser. Ada siapa-siapa nak jawab tak? Saya nampak Dr. Lini dengan Siti Hajar macam nak jawab je. Saya Cindy Ong. Okey, boleh jawab Miss Cindy? 2 masalah, satu ialah tattoo, hilangkan tattoo. Ya. Hilangkan pigmentation. Okey, betul Miss Cindy. Okey, at least dah boleh note down ya Miss Cindy, pemenang kita pertama. Nanti terima kasih Miss Cindy, betul jawapan tu. Anda telah memenangi satu sesi rawatan pico laser berharga RM1,500. Okey, yang lain boleh bersedia untuk soalan kedua ya. Dah nampak excited tu. Yang kedua, berikan, ini slide yang baru tadi. Berikan 2 tips ketika menjalani rawatan pico laser. Okey, cepat, siapa? 2 tips ketika menjalani rawatan pico laser. Yang ada 5 tips saya bagi tu, bagi 2 je. Nicole mau jawab. Hello. Hello? Nicole?
Oh, Miss Nicole. Ya, Miss Nicole. Ya, so mau pakai itu sunblock. Betul. Nanti memastikan kulit tidak kering sebelum lawatan laser. Yes, betul. Sangat betul. Dua-dua tips yang anda bagi betul. Tepukan untuk Miss Nicole. Okey, tahniah Miss Nicole. You telah menang satu rawatan Pico Laser berharga RM1,500. Okey, Tara betul lah pendengar kita. Okey, soalan yang last sekali, soalan ketiga. Senang saja soalan ni. Berapa lama durasi atau jangka masa rawatan Pico Laser? 15 Ada minit. Hello. Ya? Hai. Hai Dr. Lini. Dr. Lini dan Siti Hajar. 15 minit. 15 ke? Sikit lagi. Sikit lagi. Jawab, dia dah betul dah tu dalam lingkungan tu. Tapi sebab dia berdasarkan slide 15 minit tu lebih kurang lah. Tapi berdasarkan slide saya. Casey atau Nicole? Okey, boleh saya saya bagi lain cuba ya. Encik Casey. 10 minit. Ya, betul. 10 minit. Ada saya mention 3 kali 10 minit. Okey, tahniah kepada Cik Casey kerana memenangi Pico Laser berjumlah RM1,500 satu session. So kita 3 pemenang hari ni, you boleh datang pada bila-bila masa sebelum 31 Jun untuk claim rawatan. Tapi para pendengar lain jangan sedih, jangan risau. Kita akan adakan lagi sesi ini di waktu hadapan. So saya nak ucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi dengar talk saya pada hari ini. Maafkan saya jika bahasa yang saya gunakan agak baku ataupun tak sedap didengar. Ini kali pertama saya memberi talk dalam bahasa Melayu. So saya harap saya dapat improve diri saya pada waktu hadapan. Terima kasih di atas attention anda semua. Saya serahkan kembali kepada Dr. Cheng. Thank you, Dr. Sheila. Terima kasih kepada Dr. Sheila. Tahniah kepada para pemenang yang telah memenangi satu sesi Thank Pico you. yang bernilai RM1,500. Okay, sebelum kita bersurat, ada apa-apa soalan yang nak tanya Dr. Sheila ke? Ada siapa-siapa yang Boleh ada saya, soalan? Cindy Ong sini, boleh saya share satu berita baik? Boleh. Boleh. Ya. Silakan. Saya bawakan suami saya pergi ke Dr. Koh's klinik untuk buat apa itu? Removal of pigmentation. Ya. Sudah tanda yang apa kata yang color dia apa darkest color lah, the thick pigmentation kan. Dia sudah pudar sangat. Oh, Already okay. lighten. Bagusnya. Yeah, maybe one more round she need. So this free session is going to be very useful. Thank you. Thank you for your sharing, Miss Cindy. Memang betul kan, baru 1 atau 2 sesi you sudah nampak result dan efek dia. So ianya sebenarnya bukanlah bukan satu yang kita just bagi tahu kepada patient. Actually patient boleh experience sendiri di effect. Thank you so much for sharing, Miss Cindy.